Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassirtu asiratan min bil khair sarqa azim. Semati usaha Tuan Usia yang terkuasanya diberikan tuan-tuan iman, tuan-tuan Milal, tuan Hadi, puan-puan Jah, tuan-tuan sekalian hadir. Alhamdulillah. Kita masih membincangkan masalah mayat. Sebab menghadapi mayat ni, ndak pun mayat, tak ndak pun mayat juga. Bagian yang ke-8 iaitu mandikan mayat. Mayat perlu dimandikan. Memandikan mayat tu hukumnya wajib. Mandikan mayat tu hukumnya wajib. Bukannya sunat, wajib. Apa tu wajib? Apa tu wajib? Apa tu wajib? Mesti dibuat. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Itu dulu punya. Apa tu sunat? Buat dapat pahala, tinggal tak apa-apa, pemalas. Sunat ialah tak buat rugi. Sekurang-kurangnya menghilangkan najis dan meratakan air ke seluruh badan. Mayatnya dimandikan tadi, hilangkan najis dia. Apa najis dia? Air kencing dia dan tai dia, muntah dia, nanah dia, darah dia. Air itu diratakan seluruh anggota daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu cara mandikan. Ada tak yang mati tapi tak wajib dimandikan? Ada tak? Mayat yang mati tapi tak wajib dimandikan. Siapa dia? Siapa dia? Mati syahid. Orang yang mati lemas juga wajib dimandikan. Contoh ada yang mati lemas dalam ropot badannya, hukum kena mandikan juga. Kerana itu adalah disuruh supaya mandikan orang yang mati dan fardu itu tidak gugur dari segala tanpa perbuatan kita sendiri. Jadi kita kena buat. Walaupun dia mati dah busuk, kena mandikan juga. Cara mandikan mayat itu yang paling sempurna adalah seperti berikut. 1, hendaklah mayat disalin dengan kain-kain yang nipis. Jadi nak mandikan mayat tadi, kainnya tak boleh kain tebal. Kain tebalnya ni tak boleh kain tipis, yang jarang tu. Yang lembut. Jangan gunakan kain kasar macam ni. Tak mau. Gunakan kain yang lembut. Untuk menutup tubuhnya. Kain yang tipis dan lembut tadi tujuannya menutup tubuh dia waktu memandikannya. Tapi kalau ditelanjangkan boleh tak? Tak boleh. Telanjangkan tak boleh sebab kena tutup. Kemudian letakkan dia di atas tempat yang disediakan. Biasanya kalau sekarang ni ada dia punya tong dia sendiri. Kemudian ini para-para dia bagian kepala tinggi, kaki rendah supaya air cepat turun. Mula memandikannya dengan membasuh seluruh anggota dia. Basuh seluruh anggota. Dan menghilangkan segala cemar-cemar. Mana yang cemar-cemar? Tai hidung yang meleleh ke, tai mata ke, bekas-bekas muntah ke, daki-daki dia ke, air kencing dia, najis dia, semua tu kena hilangkan. Ataupun sebarang kotoran lain, tanah ataupun benda-benda yang tidak sedap dipandang mata. Didahulukan dengan niat seperti berikut. Niat ni kena ikut. Sajaku, bukan saja aku, sajaku memandikan mayat ini kerana Allah. Sajaku memandikan mayat ini kerana Allah. Sajaku memandikan mayat ini kerana Allah. Kenapa ulang 3 kali tu? Kenapa ulang 3 kali? Sunnah Rasul kalau menyampaikan satu ilmu ulang 3 kali. Angkat kepala mayat dan disandarkan ke lutut. Kalau mayat tadi kita riba, angkat kepala dia, sandarkan kat lutut kita. Ini kepala mayat, letak kat lutut itu. Ini kepala mayat. Ini kepala botol. Letakkan tangan kanan di tengkuk mayat. Letak tangan kanan ni, letakkan tangan kanan di tengkuk mayat. Letak macam ni. Ni. Saya tak buat patung selalu. Saya buat patung ni, tak ada patung, tak bawa pula. Kemudian dan tangan kiri mengurut perut mayat berulang-ulang. Ni tangan macam ini urut. Perlahan-lahan, jangan kau tekan. Tak boleh. Perlahan-lahan menghormati mayat. Perlahan-lahan diulang-ulang, berulang-ulang.
supaya keluar segala najis yang ada di dalamnya. Keluar najis dia. Najis tu keluar. Apa najis dia? Pertamanya kencing. Yang baru ni tu sikit. Nombor duanya ialah tai dia tadi keluar. Itu tujuan dia. Ya, Ustaz. Yang baru dia kena time dia betul lagi. Supaya keluar segala najis yang ada di dalamnya. Semuanya itu dilakukan dengan lemah lembut, tak boleh keras-keras, tak boleh gunakan kekasaran walaupun dia dah meninggal dunia. Kemudian barulah dibaringkan dan dibasuh segala najis yang keluar. Najis yang keluar tadi dibasuh dulu. Kalau keluar air kencing basuh dulu. Kalau keluar taik, basuh dulu taik tu. Najis tadi keluar dari mana? Kubul, kemaluan depan. Kubul, kemaluan depan. Dubur, kemaluan belakang. Kubul, qabala tu depan, dubur belakangnya. Dan potongan kain yang bersih yang ditukar-tukar. Kain-kain tadi tidaklah ditukar. Kalau dah kena kain kencing, tukarkan. Kalau dah kena taik, tukarkan. Kemudian bersihkan matanya. Baru dibersihkan mata. Mata siapa tu? Mata mayat. Gigi dia. Dulu saya dah maklumkan buat kain kecil-kecil untuk gosok gigi dia. Lubang hidung dia. Pertama bersihkan mata, kedua bersihkan gigi, tiga bersihkan lubang hidung, korek lubang hidung. Lubang hidung tu korek perlahan-lahan, jangan dijolok kuat-kuat, menyiksa mayat berdosa. Dan telinga dia. Telinga. Ini peraturan ni, sunnah ni ikut ni. Ya. Mula-mula bersihkan mata, kemudian gigi, kemudian lubang hidung, kemudian telinganya. Dengan kain gulung yang kecil yang disediakan tadi. Maknanya saya dah maklumkan minggu dulu, sediakan yang senangnya potek kapas lah. Tapi potek kapas kalau dah kena air dia tanggal, buat sendiri. Setelah itu barulah mayat itu diwudukkan dia dengan niat. Siapa yang niat wuduk ni, mayatnya ke orang mandikan? Orang yang mandikan. Mayat suruh niat tak. Orang mandikan. Ikut. Sahajaku wudukkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Sahajaku wudukkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Sahajaku wudukkan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Ilmu ni yang perlu tahu imam seorang ke semua yang ada? Semua yang hidup kena tahu. Ini hukumnya fardu kifayah. Jangan aku buat, kau tak payah. Seorang tak buat. Niat itu bagi mayat adalah wajib. Siapa yang niat tu? Orang yang mandikan. Hukumnya apa? Wajib. Apa tu wajib? Mesti dibuat. Tetapi niat mandi itu hanyalah sunat. Kita nak mandikan mayat, niat tu sunat. Tapi wuduk tu hukumnya wajib. Saja mandikan mayat tu sunat. Setelah itu basuhlah kepalanya. Basuh kepala mayat ni. Basuh. Tu. Dan dibasuh dengan apa? Dibasuh tu dengan air bersih, air biasa lah. Nombor 17, nombor 16, nombor 17. Dan basuh janggutnya. Kalau ada janggut, dibasuh janggut dia. Bila janggut tu punya sunat, sebab sunat Rasul. Tapi jangan kadang-kadang perli orang pula, engkau ni ada janggut macam kambing. Ada janggut tak ada misal macam kucing, berdosa tu. Jangan main. Itu sunnah Sunnah jangan dibuat olok-olok. Tak boleh gurau-gurau. Contohnya malaikat tu laki, hukumnya bid'ah. Tapi kalau kita kata malaikat tu perempuan, kafir. Kita kata malaikat perempuan, kafir. Kalau kita cakap malaikat tu unsa, 2 kali kafir. Jangan buat gurau-gurau. Hukum jangan buat gurau-gurau. Kemudian dengan sabun sikat rambutnya, sikat pun perlahan-lahan dengan sikat yang jarang matanya. Jangan ambil sikat kutu, sikat yang jarang. Sikat yang jarang ni biasanya sikat macam mana? Sikat orang yang rambut keriting, orang perempuan rambut keriting kan sikat dia jarang tu. Macam buat kaut daun, itulah ni. Rapat tak boleh. Perlahan-lahan. Mana rambut yang gugur wajib dimasukkan bersama ke dalam kapan atau kubur ni. Sikat-sikat rambut gugur, simpan. Gugur sikat simpan. Bila masa kapan nanti masukkan sama. Ataupun masukkan dalam kubur. Okey.
Saya cuba, kita ada satu masalah. Katakan orang tu kencing manis, potong kaki, ibu jari kaki. Ibu jari kaki dipotong. Ibu jari kaki ni tak nak tanam kat mana? Dekat tepi rumah ke tepi kubur? Di kubur. Kalau besok masa tuannya tu mati, ambil balik, mandikan, tak payah, ya? Tapi jari kaki yang kena potong mesti tanam di kubur, jangan tanam kat rumah. Sebab ada orang tanya saya, dia kata, nak tanam kat mana Ustaz? Tanam kat kubur. Habis tak nampak pokok pisang boleh? Mana boleh? Tak boleh. Nanti pokok pisang keluar kaki pula. Jika mayat perempuan taklah, ingat ya, diurai-uraikan sanggulnya kalau bersanggul. Ada tak perempuan yang bersanggul? Ada kan? Diuraikan. Kita kan. Setelah dimandikan barulah disanggulkan semula dengan sanggul melintang. Sanggul orang dulu ada sanggul buat mujur gitu, ada sanggul melintang. Kalau yang pandai-pandai sikit, sanggul dia melintang. Tu rumah siapa nama tu? Dan sanggul tadi bukanlah sanggul biasa, bukan sanggul untuk melawar, tak boleh. Kalau sanggul tadi sanggul gunakan bonggol unta, tak boleh. Minta maaf, kan ada orang perempuan sekarang dia pakai bonggol unta kan, supaya rambut dia naik ke atas. Hukumnya haram. Tolong kalau ada anak, ada isteri buat macam itu, tegah ni. Saya dah bagi tahu ni. Kalau dia mengadang, biar dia mengadang, daripada kita dilaknat oleh Allah. Perempuan yang gunakan sanggul unta, kan sanggul ke atas macam bonggol unta tu, hukumnya haram. Kadang-kadang dia letak kat sini supaya rambut dia tempat itu, hukumnya haram juga. Kalau jeda, pertanyaan belum dibuka. Nombor 5, hendaklah dimandikan dahulu pihak kanannya. Sebelah kanan didahulukan, sunat sebelah kanan simbah ni, ya, sebelah kanan. Sebelah mana yang dulu? Kanan. Kemudian sebelah depan, dan dimulakan dari tengkuk hingga ke hujung kaki. Kanan ni daripada depan sampai ke hujung kaki. Malam tu saya tak bawa patung tu, selalu ni saya bawa. Ni Adi tak bawa, tu kejar-kejar pasal terlambat. Dimulai daripada tengkuk hingga ke hujung kaki. Kemudian pihak kiri, dia di sebelah hadapan seperti tadi. Setelah itu mengiringkan ke sebelah kiri, diiringkan mayat di sebelah kiri, dan dimandikan pula sebelah kanan, simbah sebelah kanan. Ini kita kena tahu ni. Ditakdirkan orang semua dah mati dekat pada Haji Baki, tinggal dia seorang, dia kena buat. Sebab tu kena tahu hukumnya. Apa hukumnya datang malam ni? Fardu ain. Hukumnya fardu ain. Mandikan mayat tu kena wajib. Dan dimandikan sebelah kanan pula, iringkan ke kanan. Demikian juga diperbuat sebelah kanannya. Semuanya ini dilakukan dengan air sabun, dibasuh pertama sekali dengan air sabun. Kemudian air biasa dibelah dengan air biasa, dan air bidara. Tahu bidara? Daun bidara tahu? Tahu. Kat mana nak jumpa daun bidara kat Muar ni? Ada kat sini ada? Kalau tak, jumpa aja. Kalau tak, pergi dekat bank rakyat lama, tempat parking kereta yang bankrupt tu, situ ada daun bidara. Dia banyak, sediakan je banyak-banyak, boleh jual je. Punya lokek nak sedekah. Kemudian dibasuh daun bidara, diikuti pula dengan air biasa, air sabun, basuh pula dengan air bersih. Dah habislah sabun, padahal simbah dengan air daun bidara. Nak bersih lagi, dia simbah lagi dengan air biasa. Itu cara dia. Dan kalau boleh air sintok, air daun sintok, dan ikuti dengan air biasa. Berapa kali air biasa? 3 kali. Sabun, air biasa. Daun bidara, air biasa. Ada air daun sintok, air biasa. Berapa kali? 3 kali. Kalau nak senang macam mana? Campur simbah je. Itu tak ikut sunnah, membelasah je nama dia. Dan air sekali dengan air kabur barus, dengan tidak diikuti air biasa. Last air kabur barus. Jadi berapa kali air? Berapa kali air? 7 kali air. Okey. Dua. Last kali air kabur barus 7.
Maaf ya guru. Kalau dia tak datang lagi dia marahlah tu. Sunat ditinggikan kau ni ingat ya, maknanya di 3 kali kan di mana? 3 kali lah. Jangan sekali. Sunat 3 kali. Sekali tak mau, 2 pun tak mau, 3 kali. Sekali wajib. 2 kali berhenti makruh. 3 kali jadi dapat wajib, dapat sunat. Sebab itu kita basuh muka sekali wajib. Basuh 2 kali berhenti makruh. Basuh 3 kali, kita yang kata Rasulullah, barang siapa basuh muka 3 kali, itulah sunnah Nabi-Nabi dulu dan sunnahku. Itu dia tujuannya, sebab sunat 3 kali. Tapi kalau makan 3 kali, kebotong. Nombor 6, kita mencucur air sunat berdoa seperti berikut. Ni dia. Saya dah ada doa ni, kita baca. Kemudian tolong letakkan sana. Belum baca dah dulu. Ikut saya. Kita akan mencucur air doa dia. Ikut saya. Ghufranaka ya Allah. Ghufranaka ya Allah. Ghufranaka ya Allah. Rabbana wa ilaikal masir. Rabbana wa ilaikal masir. Rabbana wa ilaikal masir. Ini yang sebelah kanan. Okey. Kemudian nyucuk sebelah kiri pula. Ghufranaka ya Rahmanu. Ghufranaka ya Rahmanu. Ya Ghufranaka ya Rahmanu. Rabbana wa ilaikal masir. Rabbana wa ilaikal masir. Rabbana wa ilaikal masir. Lepas tu ada tak cucuk air kapur barus? Ada. Bila cucuk tu? Last. Ada bahasa Inggeris juga. Betul akhir. Tapi last lah. Okay. Ikut saya. Ghufranaka ya Rahim. Ghufranaka ya Rahim. Ghufranaka ya Rahim. Rabbana wa ilaikal masir. Rabbana wa ilaikal masir. Rabbana wa ilaikal masir. La ilaha illallahu. La ilaha illallahu. Panjang lagi. La ilaha illallahu. Wahdahu la syarika lahu. Wahdahu la syarika lahu. Wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku. Lahul mulku. Lahul mulku. Walahul hamdu. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini cara kita nak buat mandikan mayat. Ni boleh letak sana. Untuk sana. Kalau dia tak boleh. Letak sana baca, siapa nak buat sendiri. Okey. Itulah cara dia. Sekarang dah mandikan, dah siap dah bacakan doa. Setelah itu salinkan kainnya yang basah tadi. Kain tadi ditukarkan dengan kain yang kering. Ditukar kain yang kering ni bagian dia. Haram orang yang mandikan mayat itu memandang aurat mayat. Jangan ditengok, boleh tahan kurap. Haram. Hukumnya haram. Dan orang yang mandikan mayat kena amanah, tawaduk. Jangan mati macam mati pencuri. Tawaduk, stroke. Amanah. Kalau orang tanya macam mana mayat dia, amanah. Mayat dia teruk. Jangan berdosa, kena amanah. Haram orang yang mandikan mayat itu memandang aurat dia, tak boleh. Dan sunat baginya tidak memandang yang lain. Jangan pandang auratnya kecuali hajat keperluan. Kerana mandikan mayat, contohnya ada bengkak ke apa, itu perlu. Yang ada perlu ni siapa? Kalau dia perlu pecahkan darah ke apa, pecahkan. Kalau tak, jangan. Sunat ditutup muka mayat itu. Sunat ditutup. Daripada mula diletakkan di atas tempat mandi, sunat tutup mata dia. Takut mata, kalau mata dia yang terbeliak macam mana? Ada doa saya dah bagi dulu dah. Tak mau ribut balik.
Dan diletakkan di atas tempat mandinya. Wajiblah ada sentuhan auratnya dengan yang berlapik. Kalau kita nak sentuh mayat tadi, mesti tangan kita pakai sarung tangan. Sekarang ada jual sarung tangan getah. Ya, ini sarung tangan. Kena pakai sarung tangan berlapik. Selain daripada aurat ni menggunakan akan lapik-lapik. Mana yang aurat? Aurat ni aurat kubul dan dubur lah. Itu kena jaga. Daripada bawah ni kena jaga. Mesti gunakan sarung tangan. Siapa yang mandikan? Siapa yang elok mandikan? Kalau suami, isteri dia lah. Kalau anak, ayah dia lah. Atau ayah pada anak boleh. Suami pada isteri boleh. Isteri pada suami boleh. Itu cara dia. Adalah sunat. Dan sunat pula mengurangkan penggunaan air daripada berlebihan. Jangan ada paling pilih bom pun tembak. Senang kerja. Tak mau, makro. Berlebihan hukumnya makro. Wuduk itu juga. Kalau kita berlebihan makro. Kalau paip tu besar, kita kecilkan halus. Jangan terbuka sebesar habis. Mukanya tak basah, baju basah. Nasi tak paip, spender pun basah. Setelah selesai mandikan, hendaklah disumbat duburnya dengan kapas. Saya dah ceritakan dulu. Sediakan kapas untuk sumbat dubur. Dubur ni mana dia? Dubur ni mana dia? Belakang ni. Dubur. Hati aja dubur belakang ni Kemaluan belakang. Sopan, cakap sopan. Tak mau, orang tak faham. Disumbat dengan apa tu? Dengan kapas. Jangan sumbat dengan potik pelam. Dia suka kapas, dia kata sini kapas, sunat tu dengan kapas. Kalau dah tak ada kapas, pakai kain. Ya tak? Kalau tak ada kain, apa boleh sumbat dengan apa-apa. Jika mayat perempuan, eloklah diikat dengan kain sebagai cawat. Itu tadi laki. Kalau perempuan, sunat dicawatkan. Tahu cawat? Cawat tahu? Kalau tak tahu, tanya perempuan. Sebab perempuan rajin pakai cawat. Sekurang-kurangnya sebulan sekali. Kalau dia tak pakai cawat lagi, tanda nak mengandung lagi. Sesudah disumbat kapas ke dalam kemaluannya, ya, kena sumbat, dicawatkan. Sumbatkan kapas depan belakang, padu pakaikan cawat. Setelah itu diperlembutkan sendi-sendinya, goncang-goncangkan itu. Sekali gitu kan. Bagaimana dilakukan pada masa keluar roh daripada dulu. Dulu kan apabila mayat dia keluar rohnya, sunat digerakkan gitu supaya dia jangan kejung. Saya jumpa satu mayat, agaknya waris-warisnya lambat, jadi dia sampai tak boleh, dah lambat sangat, dah semalaman. Kemudian barulah dilapkan dia badannya dengan kain yang bersih lagi kering. Dilap dengan kain yang bersih lagi kering. Maknanya kain itu kita sediakan. Setelah itu disalinkan kain yang basah itu dengan kain yang bersih. Kemudian barulah disarungkan di tempat mandi. Dan itu dah sarungkan dengan yang bersih, yang kering, baru diusung keluar daripada tempat mandi. Tempat mandi ni terdedah ke terlindung? Terlindung. Kalau boleh dalam bilik. Kalau mandikan kat masjid, kena bakkan kain keliling lah. Yang eloknya dalam bilik lah. Diusung keluar daripada tempat mandi. Jika keluar najis selepas dimandikan, wajiblah dibersihkan. Kalau dikeluar juga, mungkin keluar darah ke apa, ya, kena bersihkan. Kena bersihkan juga walaupun dia keluar. Tapi tak mandikan lagi, bersihkan ini. Wajiblah dibersihkan pada najis yang dikeluar semula tadi. Dan tidak perlu dimandikan semula, tak payah mandikan lagi. Tak payah mandikan lagi. Contohnya kita mandi hadas besar, dah mandi syok mandi sekali tumpuk, rupa-rupanya ada getah dekat sini, getah dekat belakang pipi kita. Habis nak mandi semula ke nak buang getah tu? Buang getah tu sapu air. Jangan mandi semula, air dah tak ada, nak mandi dengan apa? Buang getah tu, ambil air yang suci, selit saja, dah boleh. Itu pada mandi wajib. Ni pun mandi wajib juga. Tapi kalau wuduk lain kira pula, lain dia punya cerita. Nombor 10, sunat orang yang telah selesai mandikan mayat mandi untuk dirinya pula. Orang yang mandikan mayat kena mandi juga. Jangan tak mandi, dia kena air kencing dan sebagainya. Dengan niat, niat dia.
orang yang mandikan mayat tadi dah nak mandi pun kena niat. Niat boleh niat sendiri, boleh. Nak niat sendiri ke nak perlu dibimbing? Oh, nak bimbing. Kalau sendiri buatlah. Nak bimbing ikutlah. Okey. Sajaku mandi mayat, sajaku mandi sunat selepas memandikan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Sajaku mandi sunat selepas memandikan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Sajaku mandi sunat selepas memandikan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Ini tak payah saya letak sana lah, pasal ingatkan. Okay. Begitu juga orang yang mengangkat mayat sunat mengambil air sembahyang. Jadi kita nak angkat mayat ada wudu. Jangan lepas berak, lepas kencing angkat aja. Kena ada wudu. Siapa yang nak ada wudu? Orang yang nak angkat mayat. Jadi kalau mari kita angkat mayat keluar. Saya boleh. Ada wudu tak? Tanya dia gitu. Tak ada, pergi wudu. Kalau tak ada jangan kasi angkat. Selalunya orang tak tanya tu, saya tahu. Menerima je ya. Suka tak boleh kesiankan mayat ni. Orang yang angkat mayat sunat mengambil wudu. Apa dia? Bagaimana sabda Rasulullah SAW, man ghasala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Sesiapa yang telah memandikan mayat hendaklah ia mandi, dan sesiapa yang telah mengangkatnya hendaklah ia berwudu. Orang yang dah mandikan, orang lepas mandikan mayat dia sendiri mandi. Siapa yang nak angkat mayat mesti ada wudu. Hadis. Jadi kita tak boleh melawan hadis. Itulah dia cara dia. Habis. Saya tak, kalau boleh photostat letak mana yang ni besar sikit. Tak apalah. Sebelum saya menyambung yang bab mengkapankan mayat ni, dalam bab ni siapa nak tanya boleh tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laju je. Jangan lambat tak dulu. Ustaz, dengan mandi jenazah tadi, adakah jenazah lelaki dengan perempuan cara mandi sama? Kalau tengok pada sini cara dia sama. Sama. Okey, macam betul saya. Masa meninggal, saya mandikan dia. Jadi saya kurang arif tentang jenazah perempuan ni. Boleh tak kita ambil orang yang mandi jenazah perempuan tu, duduk bersama kita, tunjuk ajar kita? Muharram ke bukan? Bukan muharram. Bukan luar. Tunjuk ajar kita, dia tunjuk kita. Di mana dia masa tu dia belajar dengan kita lah. Dia tunjuk ajar kita, dia belajar dengan kita, bimbing dia. Dia bersama-sama kita dalam menjalankan jenazah isteri kita. Boleh tak kita tunggu dia? Tapi yang elok jangan orang yang ajnabi lah ambil waris, sebab nanti banyak cerita dia. Tapi tak tahu Ustaz. Yang tahu kebiasaannya kalau jenazah perempuan mandi dengan perempuan. Tapi kalau kita lelaki nak mandikan jenazah anak kita, ataupun isteri kita, minta dia jadi tunjukkan sama-sama dalam perempuan tu. Perempuan tak kisah. Tak, kita pun ada sama. Kita sebagai suami, kita sebagai bapa, sebagai atuk atau abang tak jadi hal waris. Maksud saya, orang yang mandi mayat perempuan tu suruh bersama sini tunjuk ajar kita. Boleh? Boleh? Boleh. Tak kisah. Boleh. Tak haram tu. Sebab kita memang tak tahu. Memang benar-benar tak tahu. Tapi kalau tengok yang nak menunjuk tu ada can daily chain, tengok ni tahu. Ada udang sebalik batu tak boleh. Okay. Memang dia tak tahu. Yang kedua Ustaz, dengan sanggul tadi. Dalam tengok sanggul haram kan? Sanggul. Kalau sanggul original pada rambut tu adakah haram? Dia rambut panjang, dia buat sanggul tinggi. Adakah hukum dia haram? Dalam kitab tu dia tak kira original tak original. Bunggul unta memang haram. Namanya sanggul bunggul unta, sama ada belakang atau depan. Haram. Mana ada sanggul original? Dia rambut panjang. Biasa memakai sanggul ni memang dia jadikan bonggol tu memang rambut dia sendiri. Rambut dia sendiri. Itu tak apa. Semula jadi yang tak betul dia letak plastik kan ada tu. Itu tak boleh. Tu hukumnya haram. Okay. Biasanya orang yang rambut dia tinggi-tinggi tu mesti ada dalam dia plastik dan sebagainya. Begitu yang ada ke belakang kan. Rambut palsu. Betul. Tak ada lagi? Tak ada, kita sambung. Sebab isyak Waalaikumsalam. Tadi kita apa yang kita potong tadi kan?
di dalam dekat kubur. Ya. perlu letak batu nisan tak? Kalau gitu kau kapankan, kau sembayangkan, kau letak batu nisan. Tanam aja. Tanam aja. Letak batu nisan, kau kena mandi, kena kapan, kena sembayang. Ya, tak payah. Tak payah. Tanah tinggal aja. Okay. Tapi bagus juga tanya, takut dia katakan letak batu nisan kan. Tak dengar orang mati, rupa ibu jari kaki dia. Jelas deh? Okey, alhamdulillah. Ini cara mengkapankan mayat. Ada masa lagi sebenarnya, insya 8.20 kan, lebih sikit boleh lah. Boleh. Setelah mayat selesai dimandikan, taklah dikapankan dia. Kapankan ni gunakan apa? Kain. Elok kain putih. Kalau tak ada kain putih, kain batik lepas pun boleh. Kalau kain batik lepas tak ada, pakai tikar pun boleh. Kalau tak ada tikar, daun pisang pun boleh. Daun pisang tak ada, bolok dengan tanah pun boleh. Jangan dibogel lah. Kalau darurat, semua tak ada, bolehlah guna apa yang ada. Menutup aurat, wajib menutup aurat. Hukum mengkapankan mayat itu wajib. Wajib ya, hukumnya wajib dikapan, bukan sunat. Kemudian ini sekurang-kurangnya ialah selapis kain yang bersih, dapat menutup seluruh tubuh badannya. Kain selapis pun cukup, tapi tutup daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Sama ada lelaki atau perempuan. Berapa lapis? Selapis wajib. Sama ada lelaki atau perempuan, sampai ujung kepala dan ujung kaki. Dulu saya dah maklumkan berapa lebih kan, 6 inci untuk poncot atas, berapa bawah itu juga lebihkan. Itu saya dah nak ulang semula. Seloknya carilah kain yang sederhana harganya. Carilah kain tu yang mahal sangat kalau boleh. Tapi kalau duit dah banyak, mahal pun tak apa. Kalau tak ada, dia yang murah pun tak kisah. Sabda Rasulullah SAW, iza kafanna ahadukum akahu fal yajsin kafatahu. Apabila seorang kamu mengkafankan saudaranya, maka elokkanlah kafannya. Maknanya gunakan kain kafan yang mahal tu elok, baik ya? Untuk bahkan terakhir, kali terakhir pakai dia bukan main mahal. Sepasang baju sampai 3,000 4,000. Kain kafan rupanya, ya Allah, kain kasa biasa je. Rugi ya? Ambil yang elok. Rasulullah suruh elokkan ni, disuruh elokkan ya? Cara kapankan mayat yang sempurna. Setelah mayat itu selesai dimandikan, teruslah ini cara kapan dia. Lukisan saya ada, tapi saya tak buat betul. Saya kalau besok dia buat besar, eloklah ya, tapi saya tak buat. Kita jangan dengar tu dulu lah ya. Nak dengar ke tak nak dengar? Kalau tak dengar, pekak. Diangkat, ditetapkan di atas kain kapan yang telah disediakan. Bentangkan dulu kain kapan tu. Lekat. Nombor 2, sebelum dikapankan hendaklah ditaburi serbuk cendana bercampur dengan sedikit kapur barus yang telah disediakan di tempat-tempat lekuk-lekuk seperti ketiak dia. Mula-mula letak bah ketiak. Lepas tu kelengkang, letakkan itu. Siapa yang buat kerja ni? Siapa yang buat kerja ni? Siapa yang menguruskan mayat tu lah. Orang yang mandikan, taklah dia dah mandikan nak buat macam tu. Penatlah dia, gila-gila lah. Sebab ni fardu kifayah. Jangan dia seorang, orang lain tak payah. Biasa seorang je. Itu biasanya yang dibayar. Kalau yang gotong royong tak. Yang dibayar, duit kita dah bayar dulu-dulu. Seperti baktiak, dua kemaluannya. Kemaluan dia ada dua ke? Dua kemaluannya dalamnya. Kemaluan dia ada dua ke? Kemaluan depan, kemaluan belakang. Yang depan dipanggil kubul, yang belakang dipanggil dubur. Lekuk-lekuknya dan ketiak ni. Dan juga pada sekalian anggota-anggota sujud sebagai memuliakan tempat-tempat yang disebut. Gitu juga anggota-anggota tempat sujud, tangan dia semualah. Kemudian barulah diletakkan kapas di atasnya, lalu ditaburi serbuk cendana. Nombor 3, membungkus kafan itu hendaklah dimulai dengan sebelah kiri dulu. Tangkuk kiri. Dan kain kanannya nindih. Gitu. Macam kita Allahu Akbar gitu kan. Ada orang gini. Ada tak yang ini? Yang macam ini ada tak? Ada. Mana dia? Saya lah.
Tiap-tiap lapis kain ditaburi lagi serbuk cendana. Begitulah yang dilakukan selapis demi selapis. Boleh kalau buat 7 lah, kalau 5 lah, kalau 3 kalau 1. Hukumnya sunat. Tapi 1 tu wajib, 3 tu dah sunat, 5 tu sunat, 7 tu sunat. Kenapa sunat 5, 3, 7? Sebab ganjil. Jangan 4 makruh, jangan 2 makruh, jangan 6 makruh, diganjilkan, sunat diganjilkan. Manakala siap dibungkus, ikatlah mayat itu dengan tali pengikat yang telah disediakan. Dulu saya dah maklumkan dah. Saya sedia sebelum ni dah saya maklumkan. Berapa ikatan? 5. Berapa ikatan? 5. 1, 2, 3. Ujung 4, atas 1, 5. Boleh? Boleh. Kalau 7 boleh. 8 boleh. Ikat apa tu? Ikat lepat pulut. Itu banyak. Okay. Nombor 4. Manakala siap dibungkus, ikatlah mayat itu dengan tali pengikat lama dia 5 ikatan. Nombor 5, ketika darurat di mana kain sukar dipuluhi, boleh dikapan dengan tikar. Ini kitab ni, dalam kitab ni boleh dikapan dengan tikar. Dan guni, boleh pakai guni. Atau rumput kering. Rumput kering boleh. Jadi besok kalau berlaku, kita dah tahulah. Kalau berlaku tak dengan berlaku, kita buat apa yang dinyatakan dalam kitab ni. Jika rumput juga tidak diperluhi, hendaklah dibungkus dengan tanah. Saya dah cakap tadi, akhir sekali dengan tanah. Kalau dah tak ada darurat, contohnya berlaku seperti letupan di Lebanon kan, tu dah semua dah habis, pakai tanah je lah. Contoh tu cara dia. Last sekali gunakan apa? Tanah. Yang elok sekali gunakan kain yang mahal. Kalau dah tak ada, boleh buat, tak apalah. Tapi kita tak boleh habiskan sebab masa dah. Bab yang ke-10 kita berhenti di sini dulu lah, InsyaAllah. Sambung minggu depan. Tak kisah, banyak lagi. Kalau nak habiskan boleh juga. Nak habiskan juga? Tak, saya terus ambil belakang je lah. Ambillah, saya ambil belakang sekali. Ni penghabisan. Macam kata nak habis, tak boleh ji, nanti kita tak ada kefahaman. InsyaAllah kita sambung lagi. Sekarang ni bab yang ke-23, bagian menyembayangkan mayat. Sampai di sini InsyaAllah. Tapi kalau nak tukar tajuk dah ini aja, boleh juga tukar. Nak habiskan ni? Nak habiskan sekarang? Tak, cakap habiskan bab ni. Okey. Nak habiskan sekarang, kau habiskan terus. Tak ada pertanyaan dibuka. Kalau nak tanya. Okey. Tak pernah dengan jasad kaki boleh menggunakan kain yang mahal. Dan kan ada yang mengatakan jangan guna kain yang mahal. Kalau kita ada kemampuan. Tapi saya minta maaf lah, Haji ada beri salam tak tanya dengan saya? Tadi belum ada salam. Ini dah lain bab. Ini bab yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita gunakan kain yang mahal? Kalau dia ada kemampuan. Tapi sunatkan kain yang mahal dia sunatkan. Betul. Tapi kalau ada kemampuan tak kisahlah. Kalau tak ada tu janganlah kain yang mahal, apa yang ada. Kita ada. Itulah pakaian dia untuk terakhir. Cari paling yang mahal. Duit banyak. Okay. Tapi yang elok yang sederhana. Khairul umuri awsatuha. Jangan murah sangat, jangan mahal sangat. Itu boleh, tak kisah. Tak ada lagi pertanyaan. InsyaAllah kita sambung bab yang ke-23 besok, menyembayangkan mayat. Jadi jari putus tak payah disembayang, tak payah letak insan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surah Al-Anzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah.